Okay, selamat sejahtera pelajar-pelajar sekalian. Saya Sir Alex. So, hari ini kita akan masuk chapter 3 atau modul 3 iaitu telephone, perbualan telefon. Okay, dalam chapter ini kita expect pelajar boleh membuat dialog perbualan untuk situasi yang diberikan dan juga boleh menggunakan frasa-frasa ayat yang biasa digunakan dalam panggilan telefon bersama customer, supplier dan sebagainya. Kita tengok Okay, ini outcome dia. Pertama, boleh define purpose ataupun tujuan panggilan telefon dalam bisnes. Jelaskan rules yang general yang digunakan secara menyeluruh dalam etiket telefonik. Maksudnya etika-etika perbualan telefon. Menggunakan language expression yang betul semasa perbualan telefon dan menggunakan modal verbs yang betul. Okay. Modal verbs ni maksudnya adalah menggunakan seperti can, may, could dan sebagainya. Biasa kita gunakan can, could, may, will dan sebagainya lah. Okay, kita tengok introduction dia. Phone calls is one of the most widely used tool in modern business. Sekarang memang kita gunakan telefon untuk lebih pada texting daripada perbualan, tetapi perbualan telefon ni adalah untuk emergency. So sekiranya mereka nak maklumat-maklumat yang penting, mereka perlu hubungi syarikat untuk dapatkan information. Sebab perbualan telefon tu lebih senang. Kalau texting, kita just faham setakat mana yang boleh je. Dan perbualan tu mungkin akan lengthy, panjang kerana banyak benda yang kita faham. Walau bagaimanapun, ada beberapa perkara yang kita boleh miss dalam perbualan telefon. Contohnya seperti facial expression. Kita boleh menunjukkan reaksi kita dalam perbualan telefon unless you video call lah. Physical actions, pergerakan tangan ataupun non-verbal actions. Dan juga tools to help understanding. Gestures macam nak bagi tahu satu tu, kita tunjuk jari 1, 2 macam ni. Okay. Nak bagi tahu 5 perkara, kita bagi tahu 5 perkara. Tak boleh tunjuk dalam perbualan telefon unless you use video call. Okay. Okay, rules yang umum digunakan dalam etika perbualan adalah pertama, polite. Kedua, prepared. Concise, considerate dan juga helpful. So, maksud di sini adalah apabila kita berbual, kita kenalah polite, sopan. Kita kena pilih perkataan secara berhati-hati dan gunakan intonasi yang sesuai. Bersopan sewaktu bercakap telefon. Next, prepared. Pastikan semua maklumat ada pada kamu jika dia perlu bertanya sesuatu. Okay, seperti nama, nombor, maklumat produk dan sebagainya. Next, concise. Concise maknanya kita tepat pada direct to the point. Jangan pusing-pusing cerita untuk melambatkan perbualan ataupun melanjutkan perbualan. Customer nak perkara yang direct, senang dipaham. So, jangan beat around the bush, maksudnya jangan pusing-pusing kampung. Okay, considerate maksudnya berterima rasa. Kita nak bazirkan masa orang dan bazir kita. So, kita jangan bazirkan masa dalam small talk. Okay, contoh dari mana, asal mana, dah kahwin ke belum, itu tak penting ya. Okay, next, helpful. Helpful maksudnya berikan information yang diperlukan. Jika tidak boleh, kita hubungkan kepada orang yang boleh sampaikan maklumat itu dengan betul. Ataupun beritahu mereka, kita akan call awak semula, dapatkan information itu semula dan call dia semula untuk beritahu. Okay, so 5 perkara ini sangat penting. Polite, prepared, concise, considerate dan juga helpful. Okay, sekarang awak ingat. Okay, ini sama je. Okay, ini contoh-contoh language expression yang digunakan. Ini adalah caller, pemanggil. Receiver adalah penerima. So, contohnya macam good morning, dia gunakan good morning. So, kita balas balik dengan good morning. Ini adalah Hannah. This is Hannah from the UTM Student Council. So, kita balas balik. This is Rachel speaking. So, perbualan ini balas-membalas. So, it's two-way communication. Yang perkataan seperti could, may, can, semuanya adalah modal verbs. Boleh membantu memahamkan seorang tentang perbualan. So, ini kamu boleh tengok kemudian. Ini adalah contoh perbualan telefon yang berkembang.
Okay, ini adalah language expression yang tak dijangka. Yang tadi tu dijangka ya. Adakah ini masa yang sesuai untuk saya bercakap dengan awak? Is this a convenient time to speak to you? Kita boleh jawab yes ataupun certainly. Inilah contoh-contoh yang mereka biasa bertanya, adakah ini masa yang sesuai saya bercakap? Ataupun nak tutup pejabat ke? So, kita boleh gunakan perkataan ini. So, kita kalau tak ada orang tu kat office, kita gunakan ayat ini. I'm afraid the Encik Isham not available right now. Would you like to leave a message? Okay, sekiranya dia nak cakap orang tu, tapi orang tu tak ada kat office, kita gunakan phrase itu. Phrase ni ya, phrase ni. Ini phrase ya. Nah, sama juga leaving a message. So, apabila seseorang tu leave a message, kamu kena ambil semua perkara ini, nama dan organisasi, purpose of call, action to be taken, contact number, expression of text. So, kita kena ambil information ini dan kita kena cuba repeat balik perkara ini beritahu dalam bentuk begini. Okay, dan sekiranya tak ada apa-apa, kita telah habiskan dengan perkara-perkara ini. Ini adalah ending untuk language expression. Thank you very much. Kita of course balas dengan it's no problem. Okay, thank you, goodbye. Ini antara 4 option yang kita ada. So, bila kamu membuat dialog nanti, kamu kena gunakan 3 slide utama ini. Beginning, unexpected, dan ending untuk membuat dialog yang lengkap. Okay, ini adalah contoh modal verbs yang menggunakan politeness. Polite ni adalah undang-undang pertama, polite. So, kita boleh gunakan would, could, dan may. Inilah contoh-contoh penggunaan modal verbs tersebut. Okay, ini adalah perbezaan impolite dengan polite. Inilah contoh-contoh yang tidak sopan dan inilah contoh-contoh yang boleh kita gunakan sopan. So, modal verbs ni bantu ayat tu menjadi sopan. Okay, secara tak langsung bila kita gunakan benda-benda ni, our conversation in telephone becomes polite. Okay, ini adalah tujuan kita nak call. Apa tujuan kita call seseorang? So, ada pelbagai sebab. Sebab pertama untuk bertanya, inquire about something. Inquire. Kedua untuk request, bertanya pasal sesuatu. Okay, to inform, memaklumkan perkara pada sesuatu, seorang. Untuk membuat appointment, untuk cancel atau confirmkan appointment. Kedua adalah extend. Maksudnya tak dapat datang hari tu, kita extend benda tu. Okay, ini adalah contoh-contoh frasa ayat yang kita boleh mulakan untuk inquire. Okay, boleh baca sendiri. Ini adalah calling to inform, untuk memaklumkan sesuatu. Biasa orang gunakan ialah I'm calling to inform you that, apa perkaranya. Ini adalah calling to making appointments. I would like to make an appointment with. Ini biasa kita gunakan. Yang biasa pertama ni adalah commonly kita use. Calling to confirm, ini adalah calling to confirm yang kita akan hadir sesuatu. Contohnya, I'm calling to confirm that I'll be attending the workshop this Wednesday. Ini contoh ayat lengkap lah. Calling to cancel appointment ada step-stepnya. Pertama stepnya adalah minta maaf dan beritahu bahawa kita respect time mereka. Kalau kamu ada good reason, tolong beritahu kenapa kamu tak kena cancel benda tu. Kalau tak ada, tak perlu mention. Next, suggest untuk meet semula mereka pada waktu dan ke tempat yang sesuai untuk mereka. So, kita kena tanya bila boleh jumpa balik daripada tarikh original appointment. Dan tanya adakah tarikh-tarikh lain untuk reschedule. Okay. Ini contoh untuk cancelling appointment. I'm really sorry Mr. Rogers, but I'm afraid I won't be able to meet you as scheduled. I'm terribly sorry for the inconvenience. Could you please reschedule for Friday next week at the same time? I really appreciate your understanding about this cancellation. I'm looking forward to it. Thanks again, Mr. Rogers. Ini cara kita gunakan untuk cancel suatu appointment dan reschedule. Okay, ini adalah calling to make invitation. Ini adalah extending invitation. Ini maknanya kita nak menjemput seseorang menghadiri sesuatu. Ini adalah accepting. So, kita balas balik dengan sama nak pergi ke tanah. Declining, ini adalah contoh kita tak dapat datang dengan reason. So, kita nak bagi tahu reason ya. So, memang kita fikir bukan bagi tahu sebab, tapi informal speaking, bila company jemput sesuatu, kita kena berikan reason yang sesuai. Supaya next time mereka consider balik untuk jemput kita semula. Okay, ini language items yang biasa digunakan untuk in May, in 2008, in University of Indonesia. On,
Friday, on 30th May, on Independence Day, at 3 o'clock, at lunch, at CTL. Okay, bagaimana kita gunakan ya? Kita boleh cakap in CTL, kita cakap at CTL. CTL ni adalah lokasi dalam tempat. Okay, ini secara umumnya di mana. Okay, boleh tengok balik. So, ini lebih penjelasan yang lebih lanjut pasal at, on dengan it. Biasa kita berbual, kita nak beritahu arah suatu di mana dan sebagainya. Ini kita gunakan untuk penggunaan masa dan tempat. Okay, kita boleh bezakan benda ini. Okay, ini adalah satu aktiviti yang kita dah sedia dalam modul assignment. Nanti kita boleh buat. So, kita akan bincang lagi pasal modul assignment kita kemudian. Okay, jika ada soalan apa-apa, sila hubungi saya dalam Telegram ataupun WhatsApp. So, kita boleh lebih berbincang pasal topik chapter 3 hari ini mengenai telephoning etiquettes. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye.